A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan kesihatan, atas segala nikmat dan juga segala kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat lagi meneruskan kelangsungan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dapat menunaikan ibadah umrah pada masa yang terdekat ini, insya-Allah. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, insya-Allah pada hari ini tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Saifullah bin Muhammad Nasri dalam kursus umrah online bersama dengan Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Jadi boleh duduk bertenang dan menonton, insya-Allah. Hari ini kita akan membicarakan beberapa perkara berkaitan dengan umrah dan juga falsafah dan juga penyucian jiwa sebelum kita menunaikan ibadah umrah. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin bertanyakan soalan dalam ruang lingkup perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini, iaitu dalam bab falsafah dan juga penyucian jiwa dalam ibadah umrah, serta ibadah umrah itu sendiri, tawaf, sa'i, bercukur bergunting, larangan ihram dan sebagainya, boleh nyatakan di komen di bawah, insya-Allah. Nanti saya akan menjawab satu persatu dalam slot persoalan nanti, insya-Allah, ya. Baik, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, jadi sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan tajuk kita pada hari ini, mari sama-sama bersama saya kita bertalbiyah. Kita bertalbiyah di awal pagi ni, mudah-mudahan dengan kita bertalbiyah ini kita menjiwai bahawa dalam perjalanan kita nak menuju ibadah umrah, mungkin tak berapa lama lagi, mungkin tuan-tuan yang ada menyaksikan tayangan ini sekarang ni akan terbang esok, lusa, mungkin ada yang akan terbang pada akhir bulan ini ataupun awal bulan depan. Jadi jom bersama-sama kita bertalbiyah, mudah-mudahan meningkatkan rasa keinginan dalam kita melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, rasa macam nak pergi kejap lagi ni kan. Wah, semangat tu. Okey, baik. Dengan lafaz talbiyah itu bermaksud, ya Allah, hamba-Mu datang, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Itulah maksud di sebalik lafaz talbiyah yang kita ungkapkan. Ketika mana kita dalam pelaksanaan ibadah umrah, maka tiadalah zikir yang lebih afdal dalam kita nak membasahi lidah kita, melainkan dengan memperbanyakkan talbiyah. Yang mana dengan bertalbiyah ini hanya khusus kepada mereka yang nak pergi buat umrah maupun ibadah haji. Selain daripada haji umrah, tak ada lafaz talbiyah. Jadi tuan-tuan yang dalam proses nak menuju ibadah umrah bersama Andalusia, kan, basahi lidah dengan lafaz talbiyah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik kan, yang mana tengah masak kat dapur ke apa semua, tu basah. Labbaik Allahumma labbaik, sambil-sambil potong bawang tu, sambil bertalbiyah, sambil-sambil naik motor pergi masjid,
lapas talbiyah. Jadi kita menjiwai sebenarnya lapas talbiyah ini, yang mana kita mengaku bahawa ya Allah, hamba-Mu datang nak menyahut panggilan-Mu ya Allah, sampaikanlah hamba-Mu ke rumah-Mu, sampaikanlah kita ini ke Baitullah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan segala kuasanya menyampaikan kita ke rumahnya di Baitullah dan juga dapat menziarahi Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih dia. Okey, baik. Selain itu juga kita kena faham bahawa selain daripada persediaan kita secara fizikal, kita nak pergi ibadah umrah ni, fizikal kita mesti ada stamina, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak pergi umrah, kita nak berjalan daripada hotel pergi ke masjid, daripada masjid kita nak buat tawaf 7 pusingan, lepas tu nak pergi sa'i pula 7 kali pergi balik, lepas habis sa'i nak patah balik hotel dengan ziarah-ziarah di kota Mekahnya, ziarah-ziarah di kota Madinahnya. Jadi kekuatan fizikal itu tak dinafikan, memang perlu kita untuk membina dulu kita punya kekuatan fizikal. Jadi tuan-tuan yang nak pergi umrah, pusing-pusing lah balapan stadium kan, 2-3 round, 4-5 round apa semua, pusing, ambil stamina, jogging-jogging sikit, paling tidak pun jalan-jalan ajalah ya. Yang mana tak berapa larat tu, pusing taman, pusing taman pun boleh. Yang mana malas lagi, pusing rumah kan, tuan-tuan rumah banglo tu, pusing tawaf rumah, pusing kan, ambil stamina pagi-pagi bangun lepas subuh tu, jalan pusing rumah kan. Kalau paling teruk sekali, pusing katil lah kan, pusing katil, itu paling malas tu. Tapi nak kena ada stamina, kalau tidak kita tak boleh nak pergi. Sebab jemaah-jemaah kita ni dah lama kan, dalam masa setahun 2 tahun ni PKP manjang apa semua, kita pun stamina pun tak ada, penat kan. Tiba-tiba nak pergi umrah, terkejut otot kita kan, nak pergi umrah ni, tiba-tiba kena pump otot kita ni nak pergi jalan 4-5 km. Oleh demikian kita bina stamina kan, jalan-jalan, ambil angin belah petang, yang mana ada basikal tu ride basikal apa semua. Jangan beli basikal pergi taman-taman beli basikal yang elektrik tu, pusing bateri tu, tekan aja, itu tak membina stamina kan, itu seronok-seronok aja. Jadi kita cycle lah, pusing apa semua kan. Selain daripada fizikal yang kita tumpukan untuk kita bina sebelum kita nak pergi umrah, yang paling mustahak adalah dalaman kita ni, rohani kita ni nak kena develop dulu. Kita nak bina dulu kita punya rohani, kita punya syahsiah dalaman. Sebab itulah selain hikmah dan juga falsafah dalam kita melaksanakan ibadah umrah, yang pertama sekali kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara mustahak. Ramai orang sangka bila nak pergi umrah, dia bawa dosa yang banyak, kemudian dia campak semua dosa dekat Kaabah tu, lepas tu balik dia rasa dah tak berdosa, dia ambil balik dosa dia buat balik dosa dekat Malaysia. Jadi ini yang tak faham ni kan. Sedangkan kita nak memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata di bumi haram Mekah Madinah, bukan. Di Malaysia lagi kita kena mohon keampunan. Sekarang ini lagi kita nak kena mohon keampunan Allah. Sebab mati bila-bila, tuan-tuan. Kan mati ni bila-bila. Bukan tentu, belum tentu kita pergi Mekah Madinah kita mati selepasnya, belum tahu lagi. Jadi kita kadang-kadang belum sempat pergi dah meninggal dunia dekat Malaysia ke apa semua. Jadi rugilah bagi mereka yang hanya menantikan keampunan di sana. Ya, jadi daripada Malaysia lagi kita kena mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Bangun tahajud malam kan, memperbanyakkan solat malam, baca Al-Quran, baca terjemahan, fahami juga apa yang Allah Taala kata. Jangan baca Arab aja kan, baca juga dia punya terjemahan. Sebab kita ni bukan orang Arab, kita baca Quran kita pun tak faham apa benda yang Tuhan nak sampaikan. So terjemahan kena baca supaya sampai apa yang Tuhan nak sampaikan kepada kita. Jadi develop kita punya rohani kita daripada sini lagi. Jadi minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada sini lagi. Yang keduanya, kita sabar dan juga tabah kan. Bila pergi ibadah umrah ni, sabarlah. Sabar dengan macam-macam situasi semasa. Sabar dengan kita nak kena beli SIM card kan. Tuan-tuan nanti bila pergi ke Mekah ataupun Madinah, kita nak mengaktifkan kita punya aplikasi dalam handphone kita yang namanya Tawakkalna dengan Iktamarna.
nak hidupkan aplikasi dua ni, nak kena beli SIM card Saudi. Tuan-tuan boleh download kan, tuan-tuan boleh download di Malaysia, tak ada masalah. Jadi lepas habis ceramah ni boleh download siap-siap dekat handphone masing-masing, masuk Google Play Store ataupun Apple App Store ke, type kat situ Tawakkalna ataupun Iktamarna. Boleh download siap-siap, tak ada masalah. Tapi nak mengaktifkan itu mesti menggunakan SIM card Saudi. Kalau tak pakai SIM card Saudi tak boleh nak aktif. Oleh demikian, kita rasa dulu tak ada pun nak buat Tawakkalna Iktamarna ni, maka kita sabar dengan SOP terkini ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, sabar dalam kita nak memohon pula kan, umrah apa semua tu. Dah ada Iktamarna, nak mohon slot kekosongan umrah. Bagi tuan-tuan yang pergi dengan Andalusia yang melalui visa umrah, satu umrah wajib dan memang dapat ya. Tapi nak mohon umrah yang kedua, yang ketiga, boleh mohon dekat Iktamarna, aplikasi dalam handphone kita ni. Nak mohon tu pula sabar kita ni. Sebab apa? Sebab bila nak mohon esok slot penuh. Kan dah merah je. Yang mana merah tu penuh tu. Yang mana kuning tu boleh lagi, ada harapan. Depends kepada kelulusan. Dia bagi, ada kekosongan, dia bagilah. Tapi kalau hijau banyak kosong. Tapi yelah kan, dengan kesutukan masa kita apa semua, takut-takut sampai di Mekah 1-2 hari dah merah apa semua kan. Maka sabar. Jadi itu semua Allah Ta'ala menguji kita lah dengan SOP ke apa semua ni. Jadi kita sabarlah, sabar. Belum cerita lagi sabar dari sudut kesusahan yang mungkin menimpa kita dari sudut kesihatan kan. Bila sampai ke Madinah sihat, kita pergi ziarah makam Nabi apa semua. Tapi yalah, mungkin kita ni minum air sejuk kan, cuaca panas, minum air sejuk dah mula sakit tekak, dah mula dedar, dah rasa nak demam lah pula kan, kita rasa begitu. Maka ujian kepada kesihatan kita pun diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi sabarlah dalam semua benda. Jadi ulun demikian, dalam falsafah kita dalam melaksanakan ibadah umrah, sabar kita itu perlu ditingkatkan ya. Kemudian persaudaraan itu pun ada juga, iaitu kita kadang-kadang kita pergi solo kan, kita pergi seorang, tiba-tiba kita kat Mekah, Madinah, kita dapat roommate baru kan, roommate baru. Dapat roommate yang bagus, alhamdulillah kan, rajin haji ni kan. Kita pergi solo, tuan haji ni pun solo juga. Dapat pula jenis tuan haji memang rajin ke masjid kan, setengah jam sebelum azan aja, bang jom kita pergi masjid kan, jenis ngajak. Ada juga mungkin roommate yang jenis kita pula yang nak mengajak dia lebih kan. Dia tak kisah pun, duduk aja tidur apa semua. Kita pula yang jenis nak mengajak, nak kejut, bang bangun bang subuh ni kan. Kita pula yang jenis ni. Tapi tak apalah kan, itu semua ta'aruf yang baru apa semua kan. Jadi kita akan berjumpa dengan begitu. Jadi oleh demikian, kita cubalah ajak dia pergi masjid, pergi awal ke masjid kan. Jangan kita pula terikut-ikut. Tengok member sebilik kita tidur aja, kita pun membesarkan tidur juga, tidur aja. Rugilah tuan-tuan kan, bayar dekat 8, 9, 10 ribu, tiba-tiba tidur aja manjang kat sana kan. Jadi tempah slot, kalau di Mekah kena tempah slot untuk masuk sembahyang 5 waktu. Adapun di Masjid Nabawi tak perlu. Jadi masa yang kita ada 10 hari kurang lebih, 11 hari ni kita gunakan sebaik mungkin untuk kita sembahyang penuh kan, dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian kita hendaklah melawan hawa nafsu kita kan. Melawan hawa nafsu kita, rasa malas, rasa penat. Memang penat tuan-tuan. Siapa kata buat umrah, pergi ziarah apa semua ni tak penat? Penat kan. Penat memang penat. Sebab apa? Sebab berjalan banyak. Tawaf ni kena berjalan. Kena pergi ziarah pun nak kena berjalan. Naik bah, turun bah apa semua. Penat memang. Tetapi cuba kita lawan lah. Kita lawan dengan kita makan vitamin C ke, ambil multivitamin ke apa semua, booster kita punya energi. Sebab bagi tempoh 10-11 hari ni aja kita all out kita punya tenaga untuk kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah umrah. Paling common 1 kali umrah kan. Paling banyak ada jemaah saya yang dapat 6 kali umrah pun ada kan. Dia 1 kali bersama Andalusia, 5 kali dia apply sendiri di aplikasi Iktamarna. Boleh, tak ada masalah. Jadi berapa kali tuan-tuan buat umrah pun tak ada masalah kan. Cuma kita nak kena lawan sikit kita punya kehendak kita nak tidur, malas kita dan sebagainya. Jadi memang itu akan diujilah kepada kita. Dan seterusnya, fadilat seterusnya adalah kita kena faham bahawa di Mekah Madinah dia banyak fadilat kan. Dengan Mekah
tuan-tuan buat ibadah apa semua digandakan 100,000 pahala. Baik tawaf, baik sa'i, baik kita baca Al-Quran, baik kita bertawaf sunat, baik kita kita duduk saja dalam tanah haram Mekah, baik di hotel kita pun, apa saja ibadah yang kita lakukan dapat pahala 100,000. Jadi tak ada di Malaysia tu pahala begitu, hanya ada di tanah suci Mekah saja. Oleh demikian, perbanyakkanlah ibadah. Kalau di Madinah dapat 1,000 pahala, di Mekah dapat 100,000 pahala. Jadi ibadah itu perlu diperbanyakkan. Sementara kita berada di sana ni, jangan kita membuang masa kan, membesarkan tidur aja, kita shopping aja kan. Ada orang begitu. Jadi niat yang paling utama lah yang menentukan apa semua. Dan kita perlu berniat bahawa ya Allah, aku niat nak pergi Mekah Madinah kali ni, tak nak shopping-shopping sangat ni. Kita nak tumpu kat ibadah aja. Bolehlah beli 1-2 helai jubah, beli kurma ke apa, boleh kan. Tapi niat utama kita tumpukan ibadah dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Buat umrah, ziarah Nabi, itu yang kita nak fokus lebih. Sebab itu semua tak ada di Malaysia, hanya ada di Mekah Madinah aja. Oleh demikian, peluang yang kita dapat jangan disia-siakan. Okey, baik Baik, itu antaralah dia punya hikmah dan juga falsafah dalam ibadah haji. Adab sebelum kita menunaikan ibadah haji, ini mustahab kan. Adab kita sebelum kita menunaikan ibadah umrah kan, haji ibadah umrah. Biasa sama haji dah sebut haji kan. Adab sebelum kita menunaikan ibadah umrah, okey, yang pertama sekali, istiqamah dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu umrah. Tuan-tuan yang haji-haji sekalian, para penonton sekalian yang mana nak pergi umrah bersama dengan Andalusia, cuba kita memperbanyakkan dari sudut tontonan kan. Kat YouTube hari ni banyak dah cerita-cerita bab umrah, pengalaman-pengalaman jemaah-jemaah yang lepas. Ada juga ada orang rajin upload dalam YouTube. Zaman sekarang ni YouTube aja, dengar aja pun dah dapat ilmu kan. Yang keduanya mungkin boleh buka buku-buku kan. Beli buku Datuk Daud Cik Ngah tu yang ada kat sebelah Kampung Pandan, Jurusan Kampung Pandan tu dekat bin Daud. Boleh buka dulu, buka buku Datuk Daud tu, baca dulu apa yang dikatakan sebagai umrah tu, apa dia, apakah larangan-larangan ihram dia. Jadi kita baca dulu, kita biar baca ada ilmu dulu. Jadi kalau sekiranya tak faham, boleh bertanya. Jadi jangan kita rasa kita tak apalah, nanti mutawif tolong aku lah kan. Nanti bila tawaf tu, nanti mutawif pandai-pandai lah dia tolong aku bawa apa semua kan. Ada mutawif bersama tuan-tuan, bukan tak ada, ada. Tapi tuan-tuan kena faham bahawa jemaah ramai, 40 orang, mutawif seorang. Kadang-kadang bila tawaf, mutawif kat depan sekali, kita kat belakang. Tak dengar pun apa yang mutawif cakap kat depan kan. Jadi kita nak baca doa apa, kita nak mohon bagaimana, kita kalau terpisah pula dengan mutawif kan, manalah tahu ramai-ramai pula nanti terpisah pula dengan mutawif, apa nak buat. So ilmu itu perlu ada dulu, Bila terpisah dengan mutawif pun tak apa. Tak apa. Terpisah pun tak apa. Yang penting aku tahu habiskan 7 pusingan untuk tawaf. Begitu. Tidaklah dia terkejut, mutawif tak ada, terus dia gelabah, dia terus balik hotel ke apa semua kan. Sebab apa? Sebab ada ilmu yang mendasari dia punya perjalanan ibadah umrah. Habis tawaf nak pergi buat apa? Lepas tawaf kita kena buat sa'i kan. Dia ada ilmu dah. Terpisah mutawif pun tak apa. Habis tawaf 7 pusingan dia pergilah sa'i. 7 kali pergi balik apa semua. Jadi ilmu perlu ada sebagai persediaan awal ya. Yang keduanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, betul? Dan kita hendaklah bertaubat kepada Allah Taala, taubat nasuha. Udahlah kita tinggalkanlah apa saja perbuatan-perbuatan yang kita buat selama ni yang mungkin tidak baik dan apa semua, kita tinggalkan. Bermula sekarang kita jauhkan, kita tinggalkanlah kan benda-benda yang melibatkan seperti benda-benda haram lagi lah ya. Rasuah, kita mungkin ada buat benda-benda tak elok, seperti mana kita berjudi kan, kita minum arak, na'udzubillah. Ni semua benda-benda haram ni kita jauhkan, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram apa semua ni. Kan? Kemudiannya kita gunakan perbelanjaan yang halal kan. Ini perlu, ini amat penting. Sebab perbelanjaan kita yang halal itu menentukan kemabruran umrah kita. Kan? Kalau sekiranya perbelanjaan kita itu tidak halal,
kita gunakan duit-duit yang haram, duit rasuah, duit mencuri, duit rompakan, duit-duit haram apa semua ni, maka percayalah tuan-tuan bahawa umrah kita sama sekali tidak akan mabrurah, tidak akan makbulah, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bila kita lapaskan labbaik Allahumma labbaik, Allah hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, para malaikat menyahut panggilan kita kan, labbaik wa sa'daik, sahutan kamu diterima dan berbahagialah kamu, kata Allah kan. Tapi kalau sekiranya kita punya perbelanjaan kita haram, la labbaik wala sa'daik, tak ada ucapan selamat datang untuk kamu, tak ada kesejahteraan untuk kamu kan. Kamu datang ni penat aja, sia-sia aja pergi tawaf sa'i, kira penat aja. Memang dapat seronok je lah pergi apa semua kan, dapat tengok Mekah, dapat tengok Kaabah, itu aja. Tetapi perbelanjaan kita itu tidak halal, tidak memberi kita kemabruran umrah. Oleh demikian, kita kena cek semula, kita kena cek balik, duit yang aku bayar package umrah Andalusia ni halal ke tak halal. Itu kena kita perhatikan. Kalau mana haram, kita bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Yang mana duit-duit, yang mana haram apa semua ni, baitul mal semualah ya. Yang mana halal sahajalah yang kita gunakan untuk mendaftar package apa semua. Okay, baik. Seterusnya, membawa bekalan dan juga perbelanjaan yang mencukupi kan. Bila kita ada niat nak buat umrah, sudah pastinya kita akan bawa sikit lah duit untuk kita punya perbelanjaan, perbekalan kita. Untuk makan, minum, memang ada all include kan, bersama package Andalusia semua full board. Makan, minum semua dah ada dah, tiket flight pergi balik apa semua. Cuma adalah duit-duit lebih yang kita bawa juga untuk untuk extra. Kita nak makan kat luar ke, kita nak beli apa ke, bawa duit lebihan. Kebawalah perbelanjaan yang mencukupi, tetapi tidaklah sampai ke tahap membazir kan. Ini bawa sampai RM5,000 kan, bawa sampai RM10,000. Ada juga jemaah yang bawa RM10,000. Allahumma salli ala Muhammad kan. RM10,000 tuan-tuan, berapa keping aja dalam 20 keping 500 je kan. Dalam dompet kita tu 500 note 500 tu 20 keping aja RM10,000 dah kan. Tapi buat apa kita bawa banyak-banyak sedangkan kita ni nak ibadah banyak. Kita bawa sikit-sikit sudahlah kan. Paling tidak pun seorang RM1,000 jadilah. Dah RM1,000 boleh dah tu kan. Kita bawa perbelanjaan yang sekadarnya. Bawa sekadarnya. Lagi banyak duit kita bawa, lagi banyak nak shopping kan. Kita jadi hilang fokus dah. Bila pergi Mekah hilang fokus, pergi Madinah hilang fokus. Sebab apa? Shopping pula yang jadi kita besar-besarkan daripada ibadah. Jadi kita berhati-hatilah dalam bab ini. Kemudiannya, banyakkan doa, zikir dan juga kita memohon keampunan Allah tadi. Kemudian yang seterusnya, memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada kepada semua orang ya. Kita dalam fatrah nak menunaikan ibadat umrah, kita maafkanlah kesalahan orang kan. Mungkin ada orang-orang yang buat salah dengan kita maafkan. Dan kita sendiri memohon maaf kepada orang yang mungkin kita ada buat salah silap ya. Kita ni dalam kehidupan kita tuan-tuan, kadang-kadang kita ada buat salah silap dengan adik-beradik kita, kita ada salah silap dengan saudara mara kita. Adalah benda-benda yang mungkin kita tak setuju kan. Kita rasa macam tak suka ke apa semua. Jadi peluang untuk pergi umrah ni kan, kita mohon maaf. Kita mohon maaf atas segala kesilapan kita. Udah-udahlah benda yang lama tu kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Barulah teguh peribadi kan gitu kan. Macam Piramli lah cakap. Jadi kita buang yang keruh, ambil yang jernih kan. Permusuhan yang sudah 20 tahun sifatnya itu sudahlah, tinggalkanlah kan. Kita ni dah bermasa muka adik-beradik selama 10 tahun 20 tahun, udahlah kan. Kita jumpa, kita mohon maaf. Kita ni pun hidup tak berapa lama lagi kan. Kita nak bermusuhan sampai ke kubur ke? Bukannya ada manfaat apa pun ya. Jadi kita ni hubungkan balik silaturahim kan. Seperti mana saranan Nabi SAW, afsus salam wa at'imut ta'am wa silatul arham. Berilah afsus salam dan berilah salam kan. Berilah kesejahteraan. Maksudnya hubungkanlah kesejahteraan bersama manusia, berilah makan kepada orang dan hubungkan silaturahim kan. Jadi permusuhan lama-lama sudah kita tamatkan kat sini. Aku pun nak pergi umrah, kita hubungkan balik silaturahim bersama kita insya-Allah ya. Kemudian menyuci hati dengan sifat-sifat mahmudah
dan juga menghindari sifat-sifat mazmumah. Dalam pada kita nak pergi menunaikan ibadah umrah, kita perbanyakkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Memaafkan orang, minta maaf, buat kebaikan, pergi masjid kan. Mungkin selama ni kita dah tak pergi masjid dah lama dah, tambah pula PKP, dah duduk rumah aja kan, masjid pun tak memandang, nampak bumbu masjid aja kan. Azan dengar selalu dah, tapi pergi masjid tak ada. Jadi pergi dulu masjid, pergi sentiasa pergi masjid dalam masa 5 waktu kita ni kan. Yang mana kalau kerja pergi maghrib isyak pun jadilah kan. Yang mana tak kerja boleh penuhi masa 5 waktu di masjid, di surau apa semua kan. Mudah-mudahan bila kita pergi ke Mekah Madinah, kita pun rasa nak pergi masjid selalu. Ni jangan bila pergi Mekah Madinah rajin pergi masjid kan. Bila pergi Mekah kita rajin pergi Masjidil Haram. Bila balik Malaysia haram pergi masjid kan. Terbaliklah pula kan. Bila pergi Mekah rajin pergi Masjidil Haram. Bila balik Malaysia haram pergi masjid. Ini masalah. Oleh demikian, sebelum kita pergi umrah lagi, masjid, surau kita datangi. Kita pergi ke masjid apa semua supaya kita rasa seronok bila pergi Mekah. Dah terbiasa dah pergi masjid, surau ni. Itu lah. Baik, itu antara falsafah dalam kita nak adab sebelum kita menunaikan ibadah umrah, ya. Kemudian dalam penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, untuk kita ni menyucikan rohani kita yang bahagian dalaman ini. Yang pertama sekali, ulama telah menggariskan akidah kita mestilah akidah yang jelas serta pelaksanaan syariah yang betul. Cuba kita cek balik akidah kita ni betul ke tak betul. Akidah kita mestilah akidah yang berlandaskan ahlul sunnah wal jamaah, ya. Bukan tak ada tuan-tuan, saya sendiri pun pernah membawa jemaah yang berpahaman Syiah, kan. Ada, saya pernah bawa jemaah yang berpahaman Syiah, tuan-tuan, yang berpahaman Syiah. Jadi kita bila kita bawa ke sana, kita nak membetulkan balik secara, bila kita dalam tempoh dah 12 hari ni nak membetulkan bukan senang. Dia dah develop akidah dia, tapi nak pergi Mekah. Tapi dia itulah dengan fahaman Syiah dia yakin bahawa Imamiyah 12 lah, semayang pakai batu Karbala lah, macam-macam. Jadi kita cuba kita betulkan dulu niat kita betulkan akidah kita di sini lagi kan. Pastikan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita tak nak berpegang pada cabang-cabang yang lain ni. Dan kita nak berpegang pada yang ini je lah, ya, sebab itu yang betul dan benar, ya. Yang keduanya, menguasai ilmu serta memahami Islam dengan sempurna. Sebab kita nak pergi ke Mekah Madinah ni, kita nak buat ibadah, kita kena menjadi seorang Islam yang betul-betul memahami keislaman. Jangan jadi orang Islam yang tidak sempurna. Udkhulu fi silmi kafah, dan masuklah olehmu ke dalam Islam ni secara keseluruhan. Jangan kita buat amalan ini, kita tinggal amalan ini. Kita buat sembahyang ini je. Sembahyang 5 waktu, dia rajin buat zuhur asar je. 3 lagi solat tak buat. Jangan. Biarlah kita jadi orang Islam yang betul-betul mengamalkan keislaman. Sebab ini yang akan membentuk kepribadian kita ni. Kalau kita rasakan bila nak pergi Mekah barulah kita nak develop apa semua ni, bagi saya sudah terlambat. Sebagai seorang Islam yang mengamalkan Islam yang betul, di Malaysia lagi tuan-tuan, di Malaysia lagi ni kita kena develop kita punya keimanan dan juga keislaman kita. Jangan nak tunggu Mekah dan Madinah nanti baru kita nak develop. Tunggu ceramah mutawarif dalam bas baru nak develop kita punya keimanan. Develop lagi daripada sekarang kan, supaya kita ni mengamalkan Islam yang betul dan sempurna daripada sekarang lagi. Okey, baik. Yang ketiganya, solat 5 waktu. Ini memang paling mustahak lah, tuan-tuan. Kita tidak nafikan bahawa mungkin ada di antara kita ni yang bersolat 5 waktu sehari semalam, alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin celam-celup solat dia kan. Buat solat ini, tinggal solat ini. Khususnya subuh lah kan. Rajin subuh memang tertinggal lah. Bangun-bangun dah 8 pagi dah. Tahu-tahu nak bangun pergi kerja je kan. Semayang tidak, apa pun tidak. Oleh demikian, cuba kita usahakan daripada sekarang lagi 5 waktu solat
tak pernah tinggal. Jangan miss kita solat lima waktu ni, ya. Yang keempatnya, amalkan tuntutan-tuntutan sunat. Kan kita buatlah qiyamul lail, bangun malam, solat sunat taubat, kan. Kita tak pernah buat qiyamul lail semua hidup kita. Inilah detik dan masanya. Cuba kita bangun malam untuk kita qiyamul lail. Paling tidak pun tuan-tuan, katalah subuh, kan, subuh pukul 5.30 pagi lah, contoh subuh 5.30 pagi. Kita bangunlah pukul 4.30 pagi, kan, 1 jam sebelum subuh. Kalau nak bangun pukul 2-3 pagi rasa macam berat sikit, kan, sebab baru tidur tiba-tiba nak bangun 2-3 pagi. Bagi orang yang tak biasa dia rasa berat. Tapi kita boleh buat juga tahajud, kita boleh juga buat sembahyang taubat, kita boleh juga buat solat hajat apa semua. Dengan cara bagaimana? Kita bangun solat subuh pukul 5.30, kita bangun sejam awal, kan? Kita bangun sejam awal untuk apa? Untuk kita awali kita punya, sebelum kita buat solat subuh, kita awalkan sebelum solat subuh itu dengan solat tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, buat solat sunat tasbih dan sebagainya. Ya, paling tidak kita buatlah, kan, seminggu sekali. Itu paling tidak tu. Kalau boleh rajin, hari-hari buat. Tapi kalau tidak, kalau malas, paling tidak pun seminggu sekali. Paling tidak, kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, seumur hidup sekali lah. Itu teruk no tu, kan. Jadi kalau boleh, paling tidak kita nak pergi buat umrah ke apa semua ni, nak pergi ke Baitullah, nak buat umrah, nak pergi Mekah, Madinah ni, kita cuba-cubalah bangun, kan, bangun setiap hari tu memang terbaik. Paling tidak pun seminggu sekali bolehlah kita bangun. Kita mulakan. Memang mula-mula berat, tapi bila kita dah buat, kita rasa semangat untuk kita teruskan untuk buat ibadah. Kita teruskan. Bila sampai Mekah, Madinah, rasa macam tak kekok bila orang ajak, jom kita bangun subuh awal, jom kita pergi masjid awal, kan, kita pergi Masjid Nabawi awal, kita iktikaf, kan. Subuh sana mungkin pukul 4.30 pagi dah subuh, kita pergi pukul 3.30 pagi. Tak ada rasa kekok. Sebab apa? Sebab kita dah mulakan di tanah air lagi, ya. Baik. Dan juga amalkan tuntutan sunat seperti mana sedekah, kan. Sedekah, kita memperbanyakkan sedekah kita kepada Allah, di jalan Allah lah. Kita sedekah di masjid, sedekah untuk rumah anak yatim, tahfiz dan sebagainya. Nanti tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan boleh memperbanyakkan buat sedekah-sedekah kepada pekerja-pekerja masjid, kan, buat wakaf ke, buat infak sabil ke, bagi makan fakir miskin ke, dan sebagainya, ya. Yang ketiganya, banyakkan berdoa dan juga berzikir. Basahilah lidah kita ini dengan berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fatrah kita nak menunaikan ibadah umrah, kita tinggalkan tabiat-tabiat lama, yang mana kita selalu berkaraoke aja manjang setiap hari. Kita duk pegang mikrofon, duk nyanyi lagu Salim aja, nyanyi lagu Jamal Abdillah aja malam-malam. Kita tukarlah, kan, kita tukar kepada zikir, kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita memperbanyakkan zikir. Banyakkan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Tidakkah hanya dengan mengingati aku, kata Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Tenang, tuan. Kita ni kadang-kadang serabut banyak benda. Serabut hal kerja, serabut hal keluarga, serabut hal anak-anak, pening kepala, macam-macam ada. Kita tenangkan pemikiran kita dengan zikrullah, kan. Ni mungkin tuan-tuan ni nak ambil package umrah bersama Andalusia ni, kan, pergi ramai, kan, 8 orang, 9 orang, mungkin nak pergi alif keluarga apa semua, saudara mara pun ikut. Dia sebagai ketua rombongan nak uruskan, pening kepala, orang ni lambat bagi dokumen, orang ni apa semua, kan. Jadi kita memperbanyakkan zikir lah, kan. Kita tukarlah daripada kita, kan, minta rokok, buah apa semua tu, tukar amalan